Hai, 大家好，我的名字叫艾琳。Hai semua, nama saya Azlin. So, berjumpa lagi kita dalam YouTube channel. So, kita Mandarin. Okay, so hari ini, Lausha teruskan saja. Hari ini Lausha nak share, sebab banyak sangat request untuk Lausha mengajar macam mana nak tulis tulisan Mandarin. Okay, sebenarnya untuk video tulisan Mandarin ni dia agak tak berapa nak, macam mana Lausha akan cuba sedaya upaya untuk memahamkan anda semua. Okay, sebab karakter Mandarin ni kalau masuk kelas kita boleh bersoal jawab. Tetapi kalau macam dalam video YouTube ni hanya Lausha seorang saja yang bagi penerangan, tak ada soalan, dan Lausha akan cuba yang terbaik lah untuk anda semua faham. So kalau tak faham boleh komen di bawah dan boleh tanyalah soalan. So bila Lausha ada kesempatan untuk menjawab, Lausha akan jawab. Okay? Semua okay? So Lausha bagi tahu dulu, Lausha cuba yang terbaik sebab tak pernah buat lagi video sebelum ni untuk mengajar karakter dalam Mandarin. Okay, ini video percubaan pertama. Lausha akan ajar basic, untuk beginner. Jom kita mulakan. Okay, pertama sekali sila tengok video ni sampai habis, sebab Lausha kalau tengok video ni sampai habis, Lausha akan berikan e-book ini secara percuma. Nampak? So, macam mana nak belajar tulisan Mandarin, apa nota yang Lausha berikan hari ni dekat dalam video ni, semuanya Lausha dah letakkan dalam PDF, letak kat dalam website Lausha, sugito.com.my. Nanti bolehlah pergi tengok ke sana. Lausha berikan link dekat description bawah. Okay, percuma saja untuk subscribe Lausha. So, jangan lupa yang belum subscribe, sila subscribe. Okay. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Nervous pula nak mengajar satu benda yang Lausha rasa macam belum tentu lagi, maksudnya bukan belum tentu, Lausha tak pasti sama ada anda semua akan faham atau tidak, tapi Lausha akan cuba yang terbaik. Okay? Kaya? Jom kita mulakan. Okay. Tulisan Mandarin ataupun orang sebut karakter Mandarin, dikenali sebagai Hanzi. Dalam bahasa Mandarin kita sebut tulisan karakter Mandarin ni ialah Hanzi. Mandarin juga kalau dekatnya China kita sebut Hanyu untuk Mandarin, Hanzi untuk tulisan Mandarin. Dekat Malaysia kita sebut ada yang gunakan Hanyu bahasa Mandarin, ada juga yang gunakan Huayu bahasa Mandarin. Nak tahu apa perbezaan Hanyu, Huayu? Tengok Lausha punya Facebook. Nak cakap Cina, ada banyak penerangan dekat situ. Boleh pergi kat sana, So, tulisan bahasa Mandarin ni, tulisan Cina ni, dia ada dua jenis tulisan. Pertama sekali ialah Traditional Chinese, yang dinamakan Fantizi. Traditional Chinese ni, dia ibarat macam kita lah, ejaan lama, Cempaka, C-H-E-M-P-A-K-A, Cempaka, Cikgu, C-H-E-K-G-U, Cikgu. Traditional Chinese ni ialah karakter lama. Karakter lama ni dia lebih banyak stroke, maknanya tulisan dia lebih banyak. Lausha pergi sekolah tak belajar Traditional Chinese, Lausha pergi sekolah belajar Simplified Chinese. Simplified Chinese ialah tulisan baru, yang mana penulisan dia lebih mudah. Simplified Chinese ni dalam Mandarin bunyi dia ialah Jiantizi. 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 So, dua perkataan ni bermaksud naga. So, satu tulisan lama, satu tulisan baru. Ini tulisan lama dan ini ialah tulisan baru. Nampak tak? Sangat berbeza. Dekat Malaysia, dua-dua tulisan ni masih diguna pakai. Ada surat khabar yang menggunakan Fantizi. Tapi pergi sekolah, untuk setakat ni dekat sekolah kita dah guna Jiantizi. Lausha pergi sekolah dulu, gunakan Jiantizi. Lebih mudah. Fantizi sampai terbakar surat khabar tu Lausha tak boleh baca. Sebab Lausha pergi sekolah menggunakan Simplified Chinese, Jiantizi. So, benda pertama yang anda kena tahu, tulisan bahasa Mandarin dia ada dua. Satu Traditional Chinese, satu Simplified Chinese. Semua okay? Alright. So, Lausha teruskan. Penciptaan Hanzi yang pertama ialah piktograf. Apa itu piktograf? Dia menggambarkan gambaran yang membawa maksud. Bila kita beli buku untuk belajar bahasa Mandarin, tulisan Mandarin, biasanya ayat-ayat macam ginilah yang kita akan jumpa.
Yang mana kita akan loading lama, nak fahamkan apa maksud dia. Okay, lagi-lagi bila dia menggunakan bahasa Melayu yang aras tinggi, kita nak memahamkan tu agak sukar. So, Lausha lebih suka bila ada ayat yang macam gini dan Lausha berikan contoh. Okay, apa itu pictograph? Okay, contohnya macam gini. Okay, tulisan Cina ni yang pertama dicipta ialah berdasarkan gambaran sesuatu benda. Okay, contohnya inilah gunung, bukit. Okay, so lama-lama ada terus jadi tulisan macam ini. So, dia gambaran sesuatu benda. Okay, tapi kena ingat, tak silap Lausha, daripada 80,000 karakter bahasa Mandarin, hanya 20% sahaja piktograf. Bukannya semua perkataan Mandarin tu kita boleh teka. Ni nampak macam api, ni nampak macam bukit. Tak, hanya 20% sahaja. Okay, so Lausha bagi contoh lagi. Nampak tak ini? Bunyi dia ialah yi. Okay, apa itu yi? Yi ni ialah hujan. Menggambarkan sebuah tingkap yang mana ketika itu hujan telah berlaku di luar rumah. Okay, so key dia dekat titik-titik ni lah. Okay, yang mana karakter bahasa Mandarin ni kita boleh teka. Okay, kita boleh teka, tak ada masalah. Kita boleh teka, ni nampak macam hujan ni. Betul. Tapi kita tak boleh teka makna dia. Kenapa? Sebab bahasa Mandarin ni tidak dicipta untuk dieja. Okay, kejap lagi Lausha bagi penerangan lagi. Okay, kita tak boleh eja perkataan ni. Karakter Mandarin ni terdiri daripada karakter itu sendiri. Yang mana kita kena hafal. Kalau kita boleh eja macam SSA, YA, saya, kita dah tahu kita nak eja. Tapi Mandarin ni tidak boleh dieja. So, kita kena hafal keseluruhan karakter ni. Okay? Contoh yang kedua. Tian. Okay, benda apa ni? Cuba teka. Okay. Dapat teka? Ada yang sebut tingkap lah. Ada yang sebut ketupat. Sengit sikit nampak macam ketupat. Bukan Ini ialah sawah. Menggambarkan bentuk empat segi berbentuk seperti petak-petak sawah. Okay, so ini ialah sawah. Macam Lausha cakap, kita boleh cuba teka. Tapi hanya 20% saja. Okay, so semua okay untuk setakat ni. Karakter Mandarin, ingat. Karakter Mandarin tidak boleh dieja. Ianya merupakan satu perkataan yang mana kita kena hafal dan memorize. Okay, karakter itu. Semua okay? Alright. Kita tak boleh eja lah, senang cerita. Tulisan Cina ni kita tak boleh eja. So, sekarang kita nak belajar macam mana nak tulis karakter tu. Okay, terdapat 3 perkara penting dalam tulisan Cina ni. Tulisan Cina pula. Tulisan Mandarin ni. Okay, sekejap Cina, sekejap Mandarin. Okay, Mandarin. Okay, terdapat 3 benda penting. Pertama, satu ialah stroke. Okay, atau bahasa Melayunya coretan. Okay, stroke. Yang kedua ialah urutan stroke. Urutan coretan tu. Dalam English dia ialah stroke order. Okay. Yang ketiga ialah radical. Dalam banyak-banyak ni, radical ni agak berpeluh sikit Lausha nak menerangkan. Tapi Lausha akan cuba yang terbaik. Okay. So, okay. Lausha teruskan. Yang pertama sekali kita nak belajar mengenai stroke. Okay. Stroke dalam bahasa Mandarin kita sebut dia sebagai pi hua. Siapa ada yang anak sekolah Cina ataupun siapa yang ada ambil program bahasa Mandarin ni, dia akan tahu apa itu pi hua. Okay. Pi hua ni diibarat macam gini. Bila kita nak buat satu rumah, okay, kita kena ada bumbung, kita kena ada kayu tiang seri, kita kena ada tingkap, okay, kita kena ada pintu. Cantik rumah Lausha. Kita kena ada pintu. Begitu juga dengan tulisan Mandarin ni. Okay. Tulisan Mandarin ni, untuk tulis tu, untuk bina ayat tu, untuk bina satu perkataan tu, mesti kena ada stroke. Okay, Lausha ibaratkan dia seperti kita nak buat sebuah rumah. Okay, jadi setiap stroke yang ditulis ni ada arah dan namanya sendiri. Okay, macam buat rumah kan ada bumbung, ada genting, ada ceiling. Okay, perkataan baru, trending. Okay, ceiling. Ada mozaik, ada tingkap. So, untuk tulisan Mandarin ni pun ada stroke dia, ada nama dia sendiri, ada cara tulisnya sendiri. Okay. Untuk memudahkan, Lausha bagi contoh. Okay. Setiap nama membawa gambaran rupa stroke itu. Okay, contohnya. Okay, dia menegak gini. Okay, menegak gini, bunyi dia ini ialah hong, maksudnya melintang. Yang ia ditulis dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Okey, bunyi dia ialah hong. Hong. Okey, cuba ingat stroke ni. Hong. Hong. Okey,
heng. Alright. Itu baru pertama. Stroke yang kedua ialah shu. Okay, shu maksudnya menegak. Dia ditulis daripada atas ke bawah. Shu. Okay, macam kita nak buat satu rumah, kena ada barang-barang tadi. So, kita nak tulis tulisan Cina ni, tulisan Mandarin ni, dia kena ada stroke ni. Okay, heng dengan shu ni, kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis nombor 10. Nombor 10, heng, shu. So, bunyi dia ialah she, maknanya ialah 10. Okay, unik kan? Perkataan tu sendiri kita kena eja heng, shu. Tapi bunyi dia she. Maknanya, untuk stroke ni, ejaan stroke yang heng, shu ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan bunyi tulisan tulisan Mandarin tu sendiri. Okay, membawa maksud 10. Sebab tu ada yang cakap, belajar bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling susah untuk dikuasai. Yap, bila anda belajar dengan karakter. Tapi bila anda belajar dengan komunikasi sahaja, ianya mudah. Tengoklah video Lao Shi yang lepas-lepas. Okay? InsyaAllah dia sebenarnya mudah. Alright. Semua boleh dapat untuk stroke. Laju sangat tak Lao Shi cakap? Video ni macam panjang je. Buat banyak penerangan. Tapi tak apa. Semua okay? Alright. Lao Shi tahu mesti okay. Okay. Ini antara perkataan. Okay. Perkataan yang ada 8 stroke asas. 8 stroke asas. Okay. So, ada stroke nama dia Tian, lepas tu Heng, lepas tu Shu, ada yang tadi kita belajar. Lepas tu dia ada Kou, dia ada Ti, Wan, Pie, Na. Okay, dia ada 8 stroke. Okay, dia ada 8 stroke. So, maksud bunyi dia ialah Yong, forever, keabadian. Okay. Semua okay? Setakat ni? So, mesti ada yang tertanya, so ada berapa stroke sebenarnya dalam bahasa Mandarin ni? Okay, bahasa Mandarin tak banyak. Ada 29 stroke saja. So, kalau boleh cuba hafal. Okay, kita mesti kena tahu basic mengenai penulisan ni. Dia terdiri daripada stroke, dia terdiri daripada stroke order, dia terdiri daripada radical. Kita dah boleh kuasai semua sebenarnya. Okay, 29 stroke. Semua okay? Tadi Lao Shi dah ajar berapa? 2. Tinggal cari lagi 27. Okay. Jom, Lao Shi teruskan. Boleh Lao Shi teruskan? Jerit kat rumah. Koi. Okay, Lao Shi syok sendiri mengajar seorang-seorang macam ni. Okay, lain. Yang kedua. Ialah stroke order. Okay, stroke order ni kita panggil dia Pi Shun. Okay. Yang mudahnya, bahasa mudahnya Lao Shi bagi contoh ialah, okay, kenapa kita kena tahu stroke order ni? Dia sebenarnya untuk mudahkan kita menghafal perkataan tu. Okay, Lao Shi bagi contoh. So, awak boleh gambarkan. Okey. Tulisan Cina ni, tulisan Mandarin ni, kalau kita nak tulis, kita tak boleh sembarangan tulis. Contohnya, macam kita nak buat rumah, tiba-tiba kita buat bumbung dulu. Tak boleh. So, dia kena start daripada, yang mudah ialah daripada sebelah sini, kiri ke kanan. Okey, lepas tu bawah kiri ke kanan. Dia step by step. Dia namakan stroke order. Ini wajib, bukannya awak tulis ini dulu, baru ini, baru ini. Tidak. Kalau kita betul-betul ikut stroke order, kita akan lebih mudah untuk hafal perkataan tu. Okey, tulisan ni bunyi dia ialah hua. Hua ni ialah bunga. Okey. So, jadi tulis mesti daripada kiri ke kanan, atas. Lepas tu kiri ke kanan, bawah. Ini yang dinamakan stroke order. Step by step. Okay, semua perkataan Mandarin ada stroke order. Okay, semua okay? Alright, so e-book yang Lao Shi nak bagi tu, Lao Shi dah sediakan dengan stroke order sekali. So, jangan sembarangan tulis, ikut mana suka, tak boleh. Mesti kena ikut step by step. Alright. Okay. Nombor 2, stroke order. Semua okay. Sebelum Lao Shi masuk ke nombor 3. Nombor 3 ni penerangannya agak panjang sikit. Okay, first kali kita kena tahu stroke. Kedua, kita kena tahu Mandarin tu ada stroke order. Dan yang ketiga, okay, Mandarin ni ada apa? Tulisan Mandarin ni ada apa? Tulisan Mandarin ni ada radical, pu shou. Okay. Radical adalah gambar piktograf yang digunakan sebagai bahagian utama untuk menulis tulisan Mandarin. Dahsyat tak dia punya ayat tu. Okay. Sebenarnya bila Lao Shi sendirilah buat buku untuk mengajar, Lao Shi sendiri pun selalu loading macam mana nak gunakan bahasa yang mudah. Sebab tu Lao Shi tak jual e-book. Kenapa Lao Shi tak jual e-book? Sebab
dia agak sukar bila Lao-She buku tu tak bersuara. Buku tu tak bercakap. So, bila dengan membaca ni, Lao-She punya BM pun taklah bagus sangat. So, susunan ayat tu kadang-kadang orang pun pening. Jadi, ni bukannya sebab duit, sebab tu Lao-She tak... kalau tengok Lao-She tak pernah jual e-book dulu 5 tahun lepas Lao-She jual e-book. Sekarang Lao-She dah tak jual e-book lagi. Lao-She kalau ada pun buku beserta video saja. Okay? Mesti kena ada video. Mesti tengok buku tu, mesti kena tengok video. Alright. So, apa itu radikal? Bahasa mudahnya, diibarat jangan cakap ianya sama, tak sama. Ni ibarat untuk awak faham. Radikal ni diibarat imbuhan. Contoh, panggil, memanggil, terpanggil, dipanggil. Di itu imbuhan ke? Okey, dia ibarat imbuhan lah dalam bahasa Melayu. So, radikal ni bahasa Mandarin. Okey. Sebelum kita pening, kita tengok contoh. Okey? Okey. Radikal ni zipang. Okey, radikal ini ialah biasanya berhubungan dengan perempuan, wanita. Okey, berhubungan dengan perempuan. Okey. Agak tak berapa clear kan? Jom, Lao-She bagi contoh. Okey, radikal ni zipang ni berkaitan dengan perempuan. Contohnya macam gini. Tulisan emak, ibu dalam bahasa Mandarin mesti kena ada radikal ini. Nampak tak? Radikal ni zipang ni ada dekat tulisan emak. Okey. Radikal kakak ni, tulisan kakak ni ada ni zipang. Tulisan adik perempuan ni, Mei Mei, ada ni zipang. Tulisan anti, Ai dalam Mandarin ni ada ni zipang. Okey, maknanya di sini setiap perkataan dalam bahasa Mandarin dia ada radikalnya sendiri. Okey, dia ada radikalnya sendiri. Jadi berkaitan dengan perempuan, radikalnya ini. So macam imbuhan lah. Maksud Lao-She untuk perkataan makan tu, kalau memakan ada ibarat sahaja, dia tidak sama. Lao-She nak cuma awak bayangkan macam mana nak relate kan Okay, so itu salah satunya ialah setiap perkataan Mandarin ada radikal. Radikal ni ialah contoh ni zipang ialah berkaitan dengan wanita. Ada berapa radikal? Kejap lagi Lao-She bagi tahu. Okay, dia ada sangat banyak radikal dalam Mandarin. Okay, jadi ada yang tanya, okey, kalau kata mama ni, okey, ini radikal, ini tulisan Mandarin dia, okey, ini tulisan dia macam root word dia lah, okey, perkataan akar, root word dia, okey, kalau radikal tu berubah, adakah menjadi perkataan baru? Yes, betul, toi, dia akan menjadi perkataan baru. Okey, contoh ini mama, okey, radikal dia ni zipang, okey, so yang root word dia tu kat sebelah kanan tu. Okey, sebelah kanan tu sama tapi radikalnya berubah. Tengok yang ini. Okey, radikal ni radikal apa? Radikal ni ialah chong zipang berkaitan dengan serangga. Jadi dia jadi semut. Mai. Okey, ingat yang belah kanan ni dia boleh tak berubah tapi kita tukar radikal dia berubah. Okey. So sama juga. Radikal berubah, perkataan radikal berubah, perkataan tak berubah, perkataan baru. Perkataan berubah, radikal tak berubah pun perkataan baru juga. Jadi, sangat banyak perkataan dalam bahasa Mandarin. Ada lebih kurang 80,000. Okay. So, contoh lagi satu. Okay, nampak? Okay, perkataan belah kanan ni sama. Radikalnya berubah. Kou zipang bermaksud kah. Ma, kei ma, bolehkah? Mingpai ma, fahamkah? Okey. Semua okey setakat ni? Lao-She bagi contoh lagi. Dia kalau banyak-banyak contoh ni mudah faham. Okey. Radikal san tian shui. San tian shui ni ialah 3 titik air. Maknanya radikal ni berkaitan dengan air lah. Okey. Radikal ni biasanya berhubungan dengan air. Okey, apa yang ada? Contohnya ialah laut. Hai, nampak ada 3 titik. Okey. Sungai, he, nampak ada 3 titik. Okey, berpeluh. Han, ada 3 titik. Okey. Boleh faham? Apa itu radikal? Dah nampak sikit kan? Oh, radikal ni rupanya ini. Macam Lao-She cakap. Lao-She sebenarnya agak was-was sikit sama ada Lao-She boleh tak nak sampaikan? Boleh tak nak memahamkan anda semua dengan menggunakan slide? Dengannya one way communication saja. Tapi Lao-She cuba yang terbaik. Tapi dah boleh faham?
Lausha harap faham. Kalau tak faham boleh tanya Lausha. Tanya je dekat bawah ni. InsyaAllah ada masa Lausha akan reply Okay. Radical 十字旁 favorite Lausha. Kenapa? Sebab ia punya berkaitan dengan makan makanan, minum minuman. Okay. Lain. Contohnya yin minuman. Okay, nampak tak dia ada 十字旁. Fan nasi dia ada 十字旁. Ping kuih dia ada 十字旁. Okay. So radical ini semua orang kena kuasai. Ada berapa banyak radical? 214 sahaja radical. Okay. So dalam bahasa Mandarin ada 214 radical. Jadi step by step ikut pada level. Level 1 kena belajar berapa radical. Level 2 berapa radical. Jangan semua radical awak nak hafal. Okay. Yang mana kita tak perlulah hafal semua radical. Ada radical yang rare digunakan. Jarang digunakan, so buat apa kita nak hafal. Kita hanya fokus kepada level. Ingat level awak. Awak beginner, so fokus pada level 1 punya radical. Fokus pada level 1 punya perkataan. Semua okey? Kei? Okay, so Lausha nak bagi beberapa fakta sikit dekat wiki ni. 85,000 tulisan Mandarin. Maknanya tulisan Mandarin ni ada 85,000. Okey, yang mana seperti Lausha cakap, tulisan Mandarin ni kita tidak boleh eja, kita kena memorize. Sebab tu ada anak-anak, kalau anda ada anak yang nak masukkan sekolah Cina, kena mesti bermula daripada umur 4 tahun. 7 tahun dah kira terlambat. Banyak sangat perkataan yang nak kena hafal. Okey. 85,000 tulisan Mandarin, karakter Mandarin, 29 stroke. Tadi stroke tu apa? Stroke tu yang tadi heng, shu. Macam kita nak buat rumah, kita kena ada bumbung, kena ada lantai, kita kena ada tiang, dinding. Itu ialah stroke. Okey. Radical yang tadi Lausha cakap. Okey, yang Lausha terangkan tadi. So, semua okey untuk setakat ni. Okey, Lausha rasa ni video yang paling panjang Lausha buat. Okey, sebelum ni tak panjang macam ini. Okey, ini basic untuk anda belajar apa itu tulisan Mandarin. Okey. So, okey, macam ni lah dekat dalam e-book Lausha tu. Cara nak tulis nombor 1. Okey, permulaan basic belajar Mandarin, hafal nombor dulu sebab nombor paling mudah. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling mudah. Kosong, sengsara sikit. Okey, kosong agak sengsara sikit. Tanya je sesiapa yang belajar Mandarin kat universiti yang kena tulis karakter Mandarin, tulisan apa yang paling susah? Tulisan Ling. Kosong yang paling susah. Okey, ini yang dinamakan stroke order. Step by step tulis. Okey, ini ialah stroke order. Okey, jadi cuba belajar menulis step by step. Okey, tulisan Lausha sendiri pun tak lawa mana. Okey, sangat buruk tulisan Lausha dalam Mandarin sebab dah biasa menaip kan. Sekarang dah tak taip dah, cakap je. So, keluar dah semua perkataan tu. Okey, so ada juga latihan. Cuba tulis nombor telefon anda dan cuba tulis nombor rakan anda. Kena pula nombor telefon 012 70000. Banyak kosong tu, pening kepala nak nulis Okey. So, itu saja perkongsian Lausha mengenai tulisan Mandarin untuk beginner. Lausha harap video ni membantu. Ini pertama kali Lausha buat video yang Lausha sendiri pun tak berapa yakin yang tak berapa yakin, tapi Lausha cuba yang terbaik sebab ramai sangat permintaan. So Lausha cuba untuk anda semua. Kalau kata video ni okey, memang membantu anda, memang boleh faham, Lausha akan teruskan. Barulah Lausha yakin sikit. Okey, jangan lupa subscribe. So kita akan jumpa di next video. 谢谢，再见。